likulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajmain wa khususan ila hadrati al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ni untuk sama-sama kita meneruskan lagi pengajian kitab kita, iaitulah kitab Ayyuhal Walad, wahai anakku yang tercinta. Moga-moga dengan pengajian ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, dan akhirnya dengan izin Allah kita dimasukkan ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tutup siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung muka surat 9. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, maka ujian pertama yang mesti dilaluinya ialah ujian iman itu sendiri. Apakah ia pasti selamat daripada tercabut iman sehingga ke akhir hayatnya? Dan apabila ia telah mati dalam keadaan beriman, maka apakah telah pasti pula bahawa dia tidak muflis atau rugi? Baik, kita sambung lagi. Masih lagi di dalam bab yang sama, tak habis lagi nasihat yang ketiga, iaitu ilmu itu tidak bermanfaat kecuali bila sudah diamalkan. Itu tajuk dia. Kemudian kita dah cerita dah pasal ujian-ujian yang kita nak kena tempuh. Ringkas cerita kita ingat balik. Ada 3 fasa, iaitu ujian yang pertama di dunia, kemudian ujian di alam barzakh, kemudian ujian di alam kiamat, ataupun ialah padang mahsyar dan sebagainya tu. Kita dah cerita dah semua rentetan-rentetan dia, apa yang kita nak kena hadap dan sebagainya. Baik. Kemudian kata Syekh lagi, maka ujian pertama, ni dia ulang baliklah. Maka ujian pertama yang mesti dilaluinya ialah ujian iman. Ayat ni maknanya
Maksud Syekh pada ujian ni iaitu ujian dalam kehidupan duniawi kita sekarang ni lah, yang kita sedang duduk sekarang ni, yang kita sedang mengalaminya sekarang ni. Jadi kita sebenarnya diuji tiap masa, tiap saat. Cuma kita je kadang-kadang orang yang faham, orang mengaji, dia tahulah dia dalam ujian Allah. Maka bila dalam ujian Allah, dia sentiasa berhati-hati. Tapi kalau orang yang tak faham, orang tak tahu, dia buat rasa ni bukan ujian, dia rasa ni keseronokan pada dia. Macam exam lah, exam. Orang yang duduk dalam dewan exam dan dia tahu itu ujian, maka dia akan berhati-hati. Dia tak akan orang cakap apa, membazir masa dia untuk pergi tidur dulu. Kan ada kan? Yang tidur tu sebab apa? Sebab dia tak boleh nak jawab. Kan exam, baru dapat kertas tidur dah. Sebab dia baca-baca soalan, benda ni aku tak study, dia tidur. Ada. Maksud tidur sini maknanya lalai. Ni kita ni sebenarnya kita ni dalam dewan exam. Dewannya mana? Dunia ni dewan dia. Exam dia, ujian yang bertubi-tubi Allah berikan pada kita. Setiap saat, setiap ketika kita sentiasa diuji oleh Allah. Baru saat tadi kita diuji oleh Allah sama ada nak datang masjid atau tak nak datang masjid. Tu pun ujian juga. Nak diuji kan? Teng-teng nak pergi masjid lah, ada orang nak bayar hutang lah kat rumah. Kalau sakat RM2 tak apa, ni RM2,000. Aku nak datang ni rumah hang, ada rumah tak? Dah aku nak pergi masjid ni, dah ni aku nak bayar hutang. Tak jadi lah pergi masjid, masjid tutup asa. Kata. Nampak? Sebab dengar RM2,000. Ujian tu. Banyak kalah lah dia dengan ujian duniawi. Dia nampak dunia lebih utama pada dia. Tu banyak ujian. Nak bangun pagi esok ujian, kan? Covid ni pun ujian, macam-macam ujian. Sentiasa diuji. Bagi orang yang sedar dia berada di dalam dewan exam, maka dia tak akan sia-siakan masa dia. Dia akan buat jawab soalan tu setiap saat. Dia tak akan merugikan masa tu. Dia jawab tu. Kalau dia katalah dia dah boleh jawab pun semua paper tu sampai habis dah soalan belakang, dia ulang balik kat depan, cek balik jawapan tu bagi betul. Sebab sekali dah hantar submit dia punya kertas jawapan, tak boleh ambil balik dah. Begitulah setelah malaikat cabut nyawa, masuk dalam lubang kubur, tak boleh bangkit balik dah. Kalau bangkit pun orang lain lari. Nampak? Tak boleh bangkit dah. Duduk dalam tu. Jadi begitu juga, dia takkan sia-siakan. Setiap dakwat dia akan tulis betul-betul jawapan tu bagi kemas, jawapan tu bagi betul. Jadi sama juga kita yang hidup di atas muka bumi ni, jawapan kita ni kita sediakan betul-betul. Sebab kita sedang diuji oleh Allah, maka kita takkan sia-siakan setiap saat kita. Sebab itulah Allah sebut wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia itu berada dalam kerugian. Rugilah. Patut dihabiskan masanya dengan perkara-perkara agama, perkara-perkara hal-hal ibadat. Tapi dia kalut sibuk dengan masa yang bukan-bukan. Anugerah bintang popular. Yang popular orang tu, yang dia syok duk tengok, dia pun tak dapat apa. Artis dia tak naik, menangis dia. Menangis 4 kotak tisu habis. Kan? Kita tanya, kenapa makcik? Kalah. Kata. Dah anak makcik? Tak juga. Tu anak saudara? Tak juga. Makin kuat. Dah tu siapa? Tak tahu. Tak tahu siapa menangis. Tu. Menangis terkenang akan perjuangan Rasulullah oleh tahan kira. Menangis kenangkan sahabat, berhempah pula menaruh nyawa dalam pertahankan Islam sampailah kepada kita hari ini dapat Islam. Dia tahan kira. Ni menangis yang bukan-bukan, membazir air mata tu. Allah bagi mata, bazir air mata. Sedangkan kalau kita menangis kerana teringat akan dosa kita dan kita takut pada neraka Allah, kata ulama, air mata yang jatuh tu boleh memadamkan api neraka Allah. Maksud padam ni, maksudnya dengan tangisan dia tadi, Allah ampunkan dosa dia. Tu maksud dia. Kan? Sebab apa? Sebab dia menangis tu kerana dia rasa takut kepada Allah, rasa sedih atas perbuatan dan menyesal atas maksiat yang dia pernah buat.
Yang tu nangis yang berguna. Jadi ini ujian pertama yang mesti dilaluinya ialah ujian iman tiap saat kita. Lepas tu kita ni hati-hati. Kita sekarang berada di akhir zaman. Saya dapat maklumat ni daripada kawan-kawan ustaz lah. Entah betul entah tidak, wallahu a'lam. Kita cuma mengambil iktibar dan bersiap sedia dan berhati-hati, dan kita betulkanlah apa yang masih sempat lagi kita betulkan. Menurut kajian ulama, berkemungkinan, menurut kajian sahaja, entah betul entah tidak, wallahu a'lam, berkemungkinan, dia kata, Imam Mahdi mungkin lahir dah, mungkin. Cuma dia belum isytiharkan diri dia sebagai Imam Mahdi, kerana Imam Mahdi dalam hadis sebut dia akan bai'ah dengan pengikut-pengikutnya ketika umurnya 40 tahun. Jadi boleh jadi sekarang umurnya belum sampai 40 tahun. Cumanya menurut kajian ulama berdasarkan hadis-hadis, takkan berlakunya kiamat dan takkan lahirnya Imam Mahdi selagi belum berlakunya gerhana pada bulan yang sama dan berturut-turut. Jadi ulama kaji pada tahun 1981 berlaku gerhana 2 kali dalam bulan Ramadan. Tahun 1981. Tahun 1982 perkara yang sama terjadi lagi. Maka daripada peristiwa itulah setengah pandangan ulama mengatakan mungkin ketika itu Imam Mahdi mungkin lahir, mungkin, wallahu a'lam. Jadi tolak-tolak pi 2020, tolak 1981-82 ni, boleh jadi umurnya sekarang mungkin juga 38 atau 39 umur dia. Jadi kemungkinan setahun lagi atau 2 tahun lagi mungkin dia muncul. Mungkin. Ni semua mungkin. Kena jelas betul-betul. Saat gini orang rakam ni mula fitnah saya. Mungkin saja. Dan tujuan cerita, kalau betul kita boleh prepare, tak betul pun prepare lah juga. Sebab kita memang dah akhir zaman dah pun. Tu. Dan lebih menguatkan lagi pandangan ni, ada seorang sahabat ustaz juga dia pergi jumpa seorang tok guru pondok. Dan tok guru ni bukan kadar tok guru, malah orang panggil dia tok wali. Sebab adalah beberapa karamah pada dia. Jadi orang kata dia ni wali. Nama dia Syekh Wan Izzuddin, atau orang panggil Syekh Taib. Orang pergi jumpa dia. Jadi orang tanyalah, Syekh, corona ni macam mana cerita ni, Covid ni, sampai bila ni? Syekh jawab macam mana? Syekh kata tunggu Imam Mahdi selesaikan semua. Dia kata tunggu Imam Mahdi selesaikan semua. Apa maknanya wallahu a'lam, tapi dia jawab gitu je lah. Jadi perkara ni kita ambil iktibar bersamalah. Moga-moga hentikanlah segala maksiat yang kita pernah buat ataupun terfikir nak buat ke. Kerana zaman kita ni tak lama dah. Zaman ni tak lama dah. Jadi kalau kita kaji tentang hadis-hadis akhir zaman pun banyak perkara dah berlaku dah pun. Perkara-perkara tanda-tanda kiamat kecil. Bukan tanda kiamat besar. Kalau tanda kiamat besar tak jadi apa dah. Tanda-tanda kiamat kecil banyak dah berlaku. Perempuan nak jadi lelaki, lelaki nak jadi perempuan, yang ni terang jelas dan nyata lah. Tak kenal juga tak tahu lah. Kan? Tu jelas dah. Pondan, gay, lesbian, banyak dah benda ni. Siap ni lagi. Kemudian pemerintah dengan Quran bercanggah, banyak dah benda berlaku. Kan? Ini kita puji Tan Sri Anwar Musa dan juga di BKL bahagian wilayah Persekutuan nak melaksanakan Oktober 2021 haram, tak boleh jual arak lah di kedai-kedai sebeneka kedai runcit dia di Kuala Lumpur. Kita harap tempat-tempat lain ikut sama. Tiba-tiba dengar suara-suara yang membantah. Kalau yang membantah tu daripada orang Islam, daripada orang kafir, tak pelik lah, nama pun kafir. Tapi ni suara daripada orang Islam, pelik. Tu kata. Ni yang berlaku akhir zaman. Kita kalau ikut logik, takkan orang Islam nak bantah kot, baguslah haram dah arak. Kan? Ini dia bantah haram arak tu. Maknanya dia suruh jual juga arak lah. Kok macam mana jadi tu? Inilah akhir zaman. Zaman kita ni,
Kita nak hadap ni anak-anak kita, cucu cicit kita. Yang mana belum kahwin cepat kahwin, takut tak sempat nanti. Yang dah kahwin ni. Baik. Maka ujian pertama mesti dilaluinya ialah ujian iman. Ujian iman. Ujian iman yang mana? Ujian akidah. Zaman kita dah. Tuan-tuan hati-hati mengaji dengan siapa-siapa apa semua, tengok kat YouTube lah, apalah, WhatsApp lah. Tengok dulu orang yang berceramah tu, orang yang cakap tu siapa dia. Sebab hari ni kita ni diuji dengan ilmu. Orang tak ada ilmu mudah. Orang ada ilmu pun yang banyak tewas, apatah lagi yang tak ada ilmu. Hati-hati. Cakap Tuhan di langit, rosak akidah tu. Kita akidah ahli sunnah wal jamaah, Allah wujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Nak kata di langit tak boleh, di bumi tak boleh, di kanan tak boleh, di kiri tak boleh, depan tak boleh, belakang tak boleh, atas tak boleh, bawah tak boleh, tengah pun tak boleh. Kata Allah ada di mana-mana pun salah lagi. Habis nak kata macam mana? Allah ada tanpa tempat, tu je. Itu akidah kita. Kena mengajilah ilmu sifat 20. Kitab-kitab tauhid, ngaji dengan tok-tok guru yang berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab zaman ni jangan awak main, jangan awak lebih kurang, kan? Sekarang ni yang berceramah, yang bercakap tu ramai, tapi pastikan yang bercakap tu aliran yang benar daripada baginda Nabi SAW. Hati-hati. Kalau nak kira pakai jubah, semua orang pakai jubah hari ni. Pakai kopiah, lilit serban atas kepala, boleh lilit. Dulu menipu ni tok bomoh je. Boh kopiah kata betul tok bomoh ni. Kalau tak betul takkan pakai kopiah. Bila tu. Nampak kopiah boleh beli kedai. Zaman dulu je bagian bomoh je bohong. Zaman lah bukan sakat bomoh bohong. Ustaz ulama pun ada yang pembohong. Jadi kena hati-hati. Melilit seban atas kepala, boh ridak atas kepala bahu, kai jubah, janggut ciput. Baca ayat Quran sepatah dua dengan hadis sepatah dua. Orang kata ulama dah. Betul ni, betul ni. Kalau bukan ulama takkan dia boleh baca ayat Quran lah. Budak 8 tahun boleh baca ayat Quran, betul tak? Jadi bukan pasal boleh baca tak boleh baca ayat Quran, bukan pasal boleh baca tak boleh baca hadis. Fikrah dia tu, lepas tu kena tengok fikrah ni maknanya pemikiran dia. Pemikiran dia ke arah mana? Lah ni banyak fikrah ni, kan? Fikrah Wahabi, fikrah Syiah, fikrah macam-macam jenis fikrah. Jadi hati-hati. Kena belajar ilmu agama ni betul-betul. Sebab apa? Sebab Syekh nasihat dah kita. Ujian pertama yang mesti kita kena lalu ialah ujian iman. Yakin kepada Allah. Kita nak berikhtiar, bersyariat, berusaha, silakan. Tapi jangan sampai hilang pergantungan kepada Tuhan. Kita semayang jarak, silakan semayang jarak. Itu ikhtiar kita. Usaha tak nak bagi penyakit tu berjangkit. Tapi jangan sampai yakin dengan semayang jarak, penyakit tu takkan kena kita. Jangan guna perkataan takkan. Kerana yang sampai tak sampai kerja siapa? Allah. Kita cuma usaha saja. Jangan overconfident pakai mask ni memang tak masuk lah. Kita kata pakai mask ni tak masuk virus. Berapa pula? Aku pakai 5 lapis, dia kata. 5 lapis pakai. Mu tak payah kata pakai 5 lapis dengan kotak-kotak sekali bus kat situ. Kalau Allah kata masuk virus tu. Jadi berikhtiar pakai mask ke apa silakan, tapi jangan sampai jadi akidah, jangan sampai jadi keyakinan semata Allah. Inilah namanya ujian iman. Macam hari ni lah, bila dengar kata kerajaan nak bawa masuk vaksin, bakat masing-masing lega. Masing-masing lega. Okey, dah ada vaksin pas ni. Ada batuk je cocok je. Batuk cocok vaksin. Sebab dia pegang dengan vaksin confirm penyakit ni tak ada dah. Mana boleh macam tu? Hati-hati. Ni kata ujian iman. Mu nak ikhtiar dengan vaksin ke nak ikhtiar dengan ubat Panadol ke apa, silakan. Tapi jangan pegang itu keyakinan. Jangan pegang tu confirm, mujarab confirm sihat. Tak.
Silat-silat dalam vaksin tu salah bubuh doktor. Bukan bubuh vaksin, bubuh corona. Cocok elok tak ada penuh. Nak. Tu. Jangan confident sangat. Lepas tu kita tengok kak. Vaksin ni pula daripada barat. Hati-hati tengok. Barat ni orang kafir ni bukan boleh percaya sangat. Jangan. Allah kata dah dalam Quran, orang Yahudi dan orang Nasrani ni sampai bila-bila takkan reda kepada kamu, yakni orang Islam. Kan? Sehinggalah kita ikut jejak langkah mereka, baru mereka sonok, baru mereka suka. Hati-hati benda-benda macam ni. Ikhtiar juga kan. Usul fiqh juga, zadul zara'i, ya kita ikut bahagian tu, SOP dan sebagainya. Tapi hati-hati juga, takut-takut di dalamnya ada satu rencana atau agenda daripada orang kafir. Makna kata nak berhati-hati, jangan sampai termasuk dalam perangkap musuh. Orang minta tolong kita, ya kita boleh tolong akhir zaman ni. Dan macam-macam jalan raya lah. Kita balik tengah malam, tiba nampak ada awet perempuan duduk tepi jalan dengan kereta, bonet depan terbuka, congek gitu. Jalan gelap, jalan pun jarang orang lalu situ. Tiba dia pun tahan-tahan. Bang, tolong bang, kereta rosak. Betul, niat kita hati baik kan. Kita niat nak tolong. Sebab apa nak tolong? Sebab awet yang tahan. Kalau haji tahan mungkin tak buat, tak nampak je. Kita pun berhentilah tepi, hati-hati, takut ada perangkap. Sebab berlaku sungguh dah. Bila orang tu turun, rupanya dia punya geng tunggu dah di sebalik hutan, keluar habis semua dengan parang-parang. Ada sungguh berlaku kan. Saya nak kiaskannya pada sudut yang lebih besar. Itu benda kecil. Paling kuat pun nak kereta dia lah kena curi. Dia pula yang tahan kereta orang lain pula. Lepas tu orang pun tak nak berhenti, tinggal dia seorang situ kan. Tapi itu benda kecil. Tapi kita nak cerita ni benda yang lebih besar. Mana ada mungkin boleh jadi kak, nampak benda ni satu bentuk emergency, satu bentuk masalah, wabak dan sebagainya, global punya. Rupa-rupanya takut-takut dalamnya ada perangkap terhadap umat Islam. Sebab tu semua perkara kena ambil kira kan. Sebab tu nak kata lebih kepada ginilah, mutaakhirin ini kita tengok ada sedikit perbalahan lah di karangan pendapat-pendapat. Ada yang pendapat suruh ikut SOP, ada pendapat yang buat persoalan terhadap SOP kan. Jadi saya nak katanya ya betul, daripada pandangan fiqh dan melalui ilmu usul fiqh, daripada majlis fatwa, mufti dan sebagainya, tindakan tu betul. Nak melaksanakan cara semayang jarak dan sebagainya ni, itu betul. Memang ada dalam kaedah dalam usul fiqh kan. Tetapi dalam masa yang sama juga perlu juga ada sedikit kerisauan. Sampai bilakah semayang jarak ini? Itu kena timbulkan juga. Tak boleh kita reda je. Sebab takut-takut benda ni bukan setakat norma baharu, tapi memang dah jadi satu bentuk kehidupan terus menerus. Jadi biasa terus dah. Jadi perlu juga. Sebab tu kita sokong juga. Tapi dalam masa yang sama kita puji juga pandangan-pandangan daripada beberapa asatizah yang menimbulkan sedikit persoalan kan. Walhasilnya alhamdulillah hari ni di Perak semayang kita boleh ikut kapasiti masjid. Itu juga, itu kesan daripada mereka yang bercakap jugalah. Cuba kalau semua pakat senyap je. Pakat kau 40 tu yang hijau, yang kuning 23. Nampak? Dah cukup 23, seorang pun sampai. Tak boleh masuk, dia kata. Tak boleh, dah cukup lah 23. Masuk setengah tadi, 23.5. Dia kata, saya masuk setengah je. Nampak? Tak boleh juga. Jadi sian kat orang nak pergi masjid. Tak boleh. Dah lah orang lain tak pergi masjid, dia nak pergi masjid tu tak boleh. Kan? Tu. Jadi bila ni ada orang cakap apa? Ada netizen apa semua ni, itu pentingnya ada pembangkang dan adanya kerajaan dan sebagainya. Inilah sebagai check and balance. Tapi jangan sampai merendahkan atau mengkritik. Memberi cadangan dan pandangan, jangan sampai menghina, jangan sampai merendahkan orang lain. Kita bagi pandangan boleh supaya dirujuk semula, boleh macam bahasa Ustaz Bali Shah guna. Okeylah, lembutlah tu. Dia kata minta pihak berkuasa, majlis agama dan sebagainya untuk
rujuk semula, cek semula. Tak apa, betul lah tu. Yang kita pula jangan hentam ustaz-ustaz ni. Ni ada jadi berpuak-puak lah. Ustaz sama ustaz, tak apalah, dia ilmu sama ilmu. Yang dia ni bercakap pun dengan ilmu, yang ni bercakap pun dengan ilmu. Yang kita duduk tengah-tengah. Macam kita tengok bola lah, kan? Bola sampai depan gol, tiba sepak tak masuk, kita komplain tak? Komplain. Kita kata awak patutnya dia tanduk tadi, bukan sepak tanduk patutnya. Bola kat bawah dia kata tanduk. Dia cakap lebih depan TV. Cuba bagi bola kat dia, sepak pun tak kena. Betul lah. Kadang-kadang bahagian ulas ni yang lebih daripada bahagian main. Lainlah yang komplain tu bekas pemain negara. Dia pun depan TV dia kata patut sepak. Tengok-tengok siapa dia? Lah, bekas pemain negara. Boleh tahan bercakap. Sebab dia bercakap pun dengan ilmu bola dia. Ini kita nak sepak pun tak kena, lepas tu nak cakap. Jadi samalah agak begitu. Orang ilmu dengan orang ilmu bercakap, tak apa, bahagian dia berilmu dah. Kita bahagian nak bantai juga. Silap-silap kita terbantai golongan alim ulama. Macam mana hukum? Jadi benda-benda ni kita ikut sudahlah. Nak? Jadi tak payahlah kita masuk campur dalam, sebab mereka ni bercakap dengan ilmu mereka. Itu tentang bahagian SOP lah. Ini semua berkait dengan ujian-ujian. Tapi yang lebih ketara ialah ujian iman, ujian keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin. Yang ni tolong jaga sungguh. Ni pesan kita lah, dan pesan Tok Syekh dalam kitab kita ni. Kemudianlah itu sendiri. Kan kita baca, kita dengar Tok Khatib selalu baca ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati melainkan kamu mati mesti dalam keadaan Islam. Maknanya itulah tugas kita di atas muka bumi ni. Benda hal lain tak apalah kita berlebih kurang, cakap apa, beremeh-temeh saja dengan benda lain. Tapi dengan benda ni kita kena pastikan jangan kita mati melainkan mati dalam Islam. Jangan kita confident, saya hidup sebagai orang Islam, mestilah mati Islam. Belum tentu. Rujuk kitab Jauharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub, karangan Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani. Dalam tu ada satu hikayat, cerita tentang seorang tok wali namanya Basisah. Kalau orang mengaji ni biasa dengar cerita ni. Ustaz-ustaz selalu buat rujukan cerita ni. Basisah ni seorang tok wali. Dalam kitab cerita, karamah dia, bukan sakat karamah dia, anak murid dia saja boleh terbang. Dan kalau anak murid boleh terbang, datuk guru macam roket tu zup gitu nak hilang-hilang gitu je. Maknanya kata hebatnya makam kedudukan yang Allah beri pada dia. Tinggi dah dia punya tahap kewalian itu, hebat. Sebab apa? Sebab dengan ibadat yang hebat, sembahyangnya, puasanya, macam-macam lah, hebat sungguh. Tapi Allah hantar dia ujian dengan seekor iblis yang nak cuba kacau dia, uji dia. Akhirnya dia tengok iblis ni menyamar sebagai seorang ulama dan amalnya pula lagi hebat daripada dia. Maka dia rasa cemburu. Aku tu wali besar dah, tapi ada orang lagi hebat ibadat daripada aku. Sampai puasa tak buka-buka, semayang tak berhenti-henti. Dia kata aku puasa pun buka lagi, semayang pun ada rehat juga. Ni semayang sampai tak ada rehat, puasa tak buka-buka, ni lagi tinggi dia kata. Maka dia pun tanya, dia tak tahu tu setan. Dia pun tanya, setan kata kalau mu nak jadi macam aku, mu kena buat dosa dulu. Sebab aku jadi macam ni sebab buat dosa. Aku buat dosa, lepas tu aku rasa bersalah sangat pada Tuhan, sehingga aku berubah, hijrah diri aku sampai aku jadi sampai tahap macam ni punya taat. Jadi kalau hang nak taat macam ni, hang kena juga buat dosa macam aku. Situ dia dah silap dah orang Tok Ali ni. Sebab apa? Sebab kita kena faham, ibadat kita bukan nak tunjuk siapa hebat, tapi ibadat kita nak menundukkan diri kita pada Allah. Sudah memadai dah. Dengan kita tunduk, taat, takut dengan Allah, itulah ketundukan, itulah fungsi solat. Sebab tu semayang tu disembamkan muka atas tanah, atas lantai ni.
Maknanya Allah nak ajar pada kita, mukamu hebat macam mana pun, lawa macam mana pun, laku macam mana pun, YB tak YB, agung tak agung, sultan tak sultan, letak muka dekat lantai. Allah nak ajar supaya tunduk. Buang rasa ego, buang rasa sombong, buang rasa takabur. Tu tujuan dia. Tiba-tiba dalam ibadat pun masih lagi nak tunjuk siapa hebat, siapa hebat. Maknanya ibadatnya masih lagi tak cantik lah. Ibadat dia masih lagi ada ego, ada sombong. Tu yang akhirnya dia tak parti tengok orang tu ibadat lagi banyak. Kan? Akhirnya dia kata, "Bih nak buat macam mana?" Jadi tok setan ni pula, tok wali setan. Tu wali setan nama dia. Dia pun kata kena buat dosa. Dah dosa apa nak kena buat? Bunuh orang kata. Oi, dia kata bunuh orang berat, melibatkan orang lain ni, nyawa ni. Mengingat apa? Bunuh cicak pun aku dia tak berani, dia kata. Ini kan nak bunuh orang. Allah, janganlah, dia kata. Tak berani aku ni bunuh orang. Nak manusia tak bersalah. Kalau bunuh kafir dia tahan lagi. Ni manusia tak bersalah aku nak bunuh. Tak boleh. Orang kenal aku ni, orang terkenal ni, ceramah merata tempat ni, takkanlah. Yang ringan sikit ada ringan sikit. Kata tu ahli setan ni, nak ringan sikit lah. Ringan sikit berzina, dia kata. Orang berzina, dia kata. Zina, tak boleh berzina. Kan? Aku ada buat kuliah muslimat semua kenal aku betapa warak ni dan baiknya aku. Takkan tiba-tiba aku nak berzina, habislah. Orang kepercayaan orang kat aku habislah. Hilang macam tu saja. Tak boleh. Teruk sangat, tu tinggi sangat. Rendah sikit ada lagi, sikit je. Kata tu ahli setan, aku bagi ni last. Kalau hang tak boleh buat juga yang ini, tak payah dah lah. Maknanya hang ni tak boleh lah jadi macam aku, tak sesuai lah. Tak sampai makam lah. Tolonglah, dia kata. Okey, yang ni last, dia kata. Apa dia? Minum arak. Dia pun mikir-mikir. Dia kata minum arak tak melibatkan orang lain. Minum arak ni dosa diri sendiri je. Aku seorang minum, aku je yang mabuk. Tak ada kena-mengena dengan orang lain. Bukan aku bunuh orang, bukan aku rogol orang. Aku seorang je minum, dia kata. Jadi dia pun setuju. Dia kata boleh lah. Bagai minum arak boleh lah. Lepas tu dia kata nak minum benda ni. Kata tok ahli setan, kita kena campur semua. Heineken campur jenis stout, campur Thai song, cuma campur. Itu saya tambah lah. Nak bagi kau. Nampak? Jadi minumlah dia. Dan benda maksiat ni, dia benda syahwat. Jadi kita kena faham. Benda maksiat, dia benda syahwat. Apa makna syahwat? Syahwat ni makna keinginan. Apa-apa pun benda maksiat ni memang dah jadi pada sifat kita manusia. Kalau terjebak, nak lagi. Betul tak? Macam orang tikam nombor ekor, sekali dia mesti nak tikam lagi. Betul tak? Pandang aku. Betul lah, memang tak tikam lah ni. Alhamdulillah. Tengok-tengok dia angguk kan. Nak cerita ni memang macam tu. Kan, minum arak, jadi minum sikit dia nak lagi. Sebab memang Allah jadikan barang maksiat ni jadi lazat pada manusia. Sebab tu kita kena sungguh-sungguh lawan hawa nafsu kita dengan hasutan iblis ni. Sebab itulah Allah kata wala taqrabu zina. Maka kata ulama, azina tu mewakili perkara maksiat. Maknanya maksud ni sini wala taqrab, dan jangan kamu dekat, bukan zina je, jangan kamu dekat dengan semua perbuatan maksiat. Dan perbuatan maksiat yang paling baik ialah zina. Sebab tu Allah sebut wala taqrabu zina. Dan Allah guna perkataan taqrab. Taqrab maksudnya hampir, bukan buat zina. Allah tak kata wala taf'alu zina, jangan kamu buat zina. Tapi Allah kata wala taqrab, jangan kamu dekat. Maksudnya jangan cuba-cuba nak buat mukaddimah ke apa ke, jangan. Biar lilit seban atas kepala 4 lapis sekalipun. Kan, tengah malam ni musim hujan. Kan, dia bawa perempuan muslimat dia kata nak tompang boleh? Boleh lah kata. Kebetulan belakang pula penuh ada barang. Apa awak duduk depan lah kata. Depan. Boleh. Masa tu okey lagi. Dalam hati dia kata, aku takkan buat ni. Aku ni ikhlas nak tolong dia je. Sampai tengah jalan, kereta pula rosak tiba-tiba. Padahal baru lepas servis. Allah nak uji. Rosak, sadai, pergi jalan. Nak call orang, telefon pula habis bateri. Dia punya cerita dia tu. Kan?
Lepas tu hujan pula turun. Nampak? Kereta lain tak lalu jalan tu. Dengan hujan, dengan duduk berdua, dengan telefon mati. Nampak? Mula setan cocok jarum. Padahal dekat dashboard, kat tempat gear tu ada buku Yasin. Cepat-cepat dia simpan kot tepi. Nampak? Setan pun cocok kata kau. Nampak? Tanyalah dia duk mana, nama siapa gini. Mula biodata lu. Tanya-tanya gini. Tak ada suami dah. Ada. Dalam hati pun kata ada chance. Mula ni mainan ni nak jarum dia, mukaddimah dia. Tu takrak. Lama-lama mula pegang tangan apa semua habis. Tak payah cakap soalah. Saya takkan Ustaz letaklah 100 orang perempuan depan saya. Saya tetap tasbih. Cakap sini boleh lah. Kan? Jadi sungguh. Awak tahu? Kan? Hilang dengan seban-seban lagi. Dengan janggut-janggut hilang. Jangan buat pasal. Kan? Macam contoh kita ni lah. Kita marah pemimpin. Apa nak jadi mereka ni? Jadi menteri, nak duit banyak tapi rasuah ambil juga. Betul dah tu, kita marah tu betul dah. Tapi cuba kita pula jadi menteri. Tengok dia lebih parah lagi. Lagi banyak dia ambil. Nampak? Boleh jadi. Sebab ujian. Jangan main dengan ujian ni. Ada orang dia memang tak boleh. Ada orang dia tak load dengan perempuan tapi dia tak boleh load dengan harta. Ada orang macam tu. Ada orang harta dia tak ada masalah. Dengan perempuan pun tak ada masalah, tapi main dengan pangkat berebut. Nak berebut. Orang cakap apa? Macam pokok pisang lah, selagi tak jatuh tak adalah, duduk situ lah. Biar orang kata apa pun. Contoh ada kan. Sebab apa? Sebab ni ayat ni hati tu. Sebab tu kita buat apa pun atas muka bumi ni, jangan letak sebarang kepentingan lain melainkan semata-mata kepentingan kita Allah dan Rasul saja, Islam saja. Mu nak buat apa buatlah kan, tapi jangan ada kepentingan lain. Lepas tu saya suka, minta maaf lah saya cakap kita nak beri penjelasan. Saya suka dengan kata Tan Sri Anwar Musa dalam satu statement dia. Dia kata seburuk-buruk bersatu, lebih buruk DAP lagi. Lagi nak bagi kita jelas. Maknanya walaupun orang tu jahat, tapi kalau dia masih lagi seagama dengan kita, itu lebih baik daripada orang kafir. Kerana mereka ni dalam nama pun kafir, ada agenda jahat terhadap orang Islam. Itu jangan mudah kita nak percaya. Hati-hati. Terang lagi, nyata lagi sekarang ni. Terang-terang lawan, bantah arak ni kan. Ustaz mana nama tak? Ridwan T ke apa? Dia pun kata. Dia kata agama mana yang kalau ikutkan betul lah, agama mana yang benarkan arak. Okey, kalau kata tak nak ikut bahagian Islam, tanya agama mana yang benarkan arak. Arak ni bukan setakat bahagian Islam saja. Arak ni dia punya masalah memang dari sudut sains lagi, dari sudut kesihatan memang masalah dah. Ada manfaat tang mana arak yang nak boleh kesokong tu kan. Lepas tu ada pula kumpulan apa, Patriot, berbenda dah Patriot kan, bekas-bekas apa ni kan, tentera kan. Dia punya ketua lah, bukan orang bawahan dia salah, dia punya ketua ni keluar statement. Dia kata mana lebih besar masalahnya antara arak dengan rasuah. Sekali dengar nampak macam betul kata dia, tapi kita kena faham itu mainan. Arak pun haram, rasuah pun haram. Jadi dua-dualah kita hapus. Bukan masalah kita hapus arak tapi rasuah tak hapus. Ada? Tak, nak hapus juga. Tapi masalahnya nak hapus rasuah ni, kadang-kadang yang cegah rasuah pun rasuah. Jadi nak rasuah ni, nak cegahnya dengan didikan tarbiyah, iaitu dengan masukkan elemen-elemen agama, elemen-elemen Islam. Islam yang nak ajar dia, nak letakkan keyakinan tu pada Allah. Bila yakin pada Allah, dia nak rasuah dia takut. Sebab apa? Allah melihat. Yang jadi hari ni orang tak takut sebab dia tak yakin pada Allah. Maka dia buat rasuah tu seolah-olah dia rasa macam Allah tak nampak dia buat. Macam puasa ni,
Allah didik kita dengan puasa. Padahal kalau kita masuk bilik air, kita minum satu kolah dalam bilik air tu, ada orang tahu tak? Orang tak tahu pun. Ada makna puasa tu kita dengan Allah. Allah lebih tahu. Kan? Orang kedua masuk tandas tengok dalam kolah kering ah. Kan ada kolah kecil kat jamban tu kan? Nah kering ah. Habis air. Kuat tu cebok. Bukan cebok buat minum. Siap bawa sirap lagi masuk dalam tu. Dia kacau. Ada mak keluar-keluar ada mak ada dalam tu ambil uduk telan seteguk kan, komo-komo 3 kali, 2 kali je keluar, satu lagi tak tahu gimana. Ada mak dah orang tahu, orang tak tahu, tapi Allah tahu. Situ awak nak ajar puasa. Nah sama juga dengan masalah rasuah kan. Walaupun kita kata kita bantras rasuah, tapi kalau dia buat tak macam mana nampak. Tapi masalah arak kita boleh sekat. Dengan sekat macam mana? Sekat jualan. Kalau dia seluduk tak, nak buat macam mana? Luar kawalan kita. Tapi yang mana kita boleh kawal, cuba kawal. Itulah dia cara dia. Kan? Tiba-tiba komplain sana, komplain sini lah. Yang Islam pula tu. Ni dia ujian, iaitu ujian iman, ujian akidah. Jadi saya pesan sungguhlah, belajar betul-betul, faham betul-betul, pegang akidah ni betul-betul. Bin nawajis, kata Nabi, genggamlah dengan gigi gerahammu. Nah, maksud gigi geraham bukanlah gigit kitab tu dengan gigi geraham. Bukan maksudnya tu. Maknanya Nabi nak tunjukkan pegang tu sungguh-sungguh. Maknanya akhir zaman kamu pegang agama ni sungguh-sungguh. Jangan goyang. Tung begini. Kita tangguh jap. La
Baik. Kita sambung sikit lagi. Sambung cerita wali tadi. Jadi dia pun akhirnya minum arak. Bila minum arak mabuk. Bila mabuk, itulah kita haramkan arak sangat Sebab bila arak tu dah masuk, dia mabuk, akal dia tak boleh nak fungsi dengan elok. Maknanya tak boleh nak fikir dengan waras. Bila tak boleh nak fikir dengan waras, datang perempuan dah tempat hidang arak, takkan pakai nikah. Mesti pakai seksi. Jadi tengok perempuan tu seksi, syahwat pun naik, akhirnya dia rogol perempuan tu. Dia dah buat dosa pertama minum, dosa kedua berogol perempuan. Bila tiba-tiba lelaki suami perempuan tu pula datang tengok, kamu rogol bini aku, kamu ni kata dia ulama tapi rogol orang. Dia takut, dia bunuh pula lelaki tu dengan perempuan ni sekali. Jadi 3 dosa dia buat. Punca arak saja. Sebab tu arak ni punca segala benda-benda jahat. Tu dulu. Sebab menyebabkan tak jadi waras. Dan akhirnya saat dia ditangkap, saat dia nak mati dah, ditali gantung apa semua ni, syaitan datang buat kali terakhir pada dia. Syaitan kata ginilah, kalau kamu nak selamat, kamu ikut aku. Dia kata, macam mana aku nak ikut sedangkan dalam keadaan aku keadaan dah diikat dan sebagainya, aku tak boleh nak buat apa dah. Dia kata, memadai dengan kamu tundukkan sedikit kepalamu sebagai tanda kamu ikut aku. Dia pun tunduk kepala, nyawanya diambil, dia mati dalam keadaan kafir. Tok wali. Nampak? Tok wali pun mati kafir dah, kalau kita tok wali. Maknanya lebih bahaya lagi dah. Pada tok wali tu ibadat dia lain macam dah nak bandingkan kita. Kan? Tapi maknanya nak cerita sini, bukan ibadat kamu semestinya yang menyelamatkan kamu. Bukan kehebatan kamu yang menyelamatkan kamu, tapi rahmat Allah lah yang menyelamatkan kamu. Sebanyak mana ibadat kamu buat, bergantunglah pada Allah. Sehebat mana pun kita beribadat, tetap berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku. Kalau Engkau tak selamatkan aku, ya Allah, walaupun rumahku berjilid-jilid kitab, walaupun orang panggil aku tok guru, seorang yang alim, walaupun ibadat malam aku tak pernah tinggal, walaupun puasa sunat aku banyak, tapi kalau Kau tak selamatkan aku, nescaya aku duduk dalam neraka-Mu, ya Allah. Pegang situ kemar-kemar. Jadi tak jadi kita nak sombong dengan ibadat kita. Tak jadilah kita sombong dengan amalan kita. Itulah tasawuf dia. Itu je. Kan? Beribadat, silakan beribadat, tapi jangan kamu yakin dengan ibadatmu. Yakinlah kepada Allah, tapi ibadat tetap buat. Lepas tu ada pula golongan kata kalau macam tu tak payah ibadat tak apa. Kalau orang nak kata masuk syurga, masuk syurga. Orang kata masuk neraka, masuk neraka. Ni bengong namanya. Macam tu buat apa? Mu pergi kerja. Kan? Duduk rumah, kalau Allah nak masuk rezeki, masuk lah. Tak masuk rezeki, tak payah masuk. Duduk je lah kat rumah tu. Tengok boleh hidup tak boleh hidup. Kan? Jangan pergi cari roti canai, jangan cari nasi lemak. Duduklah pagi tu, duduk congok itu. Nah, kalau ada makanan masuk, masuklah. Tak ada, tak ada lah. Tengok tak sampai 2 hari mati lah situ. Jangan kira macam tu. Nah, kira kita usaha dan ikhtiar, tetapi yakin tu letak pada Allah. Tu macam tu. Jadi kata dia, apakah ia pasti selamat daripada tercabut iman sehingga ke akhir hayatnya? Dia yakin ke sampai akhir hayat iman dia tak cabut? Yakin ke? Imam Ghazali buat persoalan kat kita. Kita yakin ke sampai akhir hayat kita nanti iman kita tak cabut? Belum tentu, kan? Belum tentu. Jaga-jaga. Jadi kita kena ada kerisauan terhadap perkara ini. Kadang-kadang nak jadi kafir bukan dengan tukar baju, bukan mesti pakai rantai salib, bukan kena buat 3 helai atas dahi. Dengan lafaz mulut je. Kan? Dengan lafaz mulut je, aku hudud ni aku tak percaya. Kafir dah. Kafir dah. Sebab apa? Sebab hudud tilka hududullah, Allah sebut dalam Quran. Ini hukum aku. Bila tolak apa yang Allah punya, tolak apa yang Nabi kata, terang jelas dan nyata, hukumnya kafir. Aduh. Tu je, kan? Maknanya dengan lafaz. Sebab tu kita kena ingat, lidah yang lembut ni, bibir yang lembut ni, dengan lidah dan mulut ni lah kita jadi Islam. Dengan lidah dan mulut ni juga boleh terkeluar daripada Islam. Macam mana jadi Islam? Dengan lafaz syahadah, kan? 2 bibir ni juga yang syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ni yang juga yang cakap. Yang menidakkan Allah dan Rasul, ni juga yang cakap.
Jadi dengan lafaz tu, walaupun lidah tu lembik, tapi kerana lidahlah seseorang itu ke syurga atau ke neraka. Sebab tu hati-hati bila berkata-kata. Takut-takut dengan perkataan kita terkeluar daripada Islam dan akhirnya mati dalam keadaan kafir. Tanpa kita sedar. No, yang meninggal dunia di perkuburan Islam, kubur nama perkuburan Islam, tapi belum tentu yang dalam tu semua mati dalam Islam. Belum tentu. Silap-silap di Jerat Cina ada yang mati dalam Islam. Mungkin dia sembunyikan iman dia, sebab keluarga dia nak ancam dia, nak bunuh dia kalau dia masuk Islam, maka dia sembunyikan iman dia. Ada. Sampai akhirnya dia dikebumikan cara orang kafir. Nak buat macam mana? Kadang-kadang ataupun dia ni dah Muslim, tapi dia tak tukar nama lagi, batu aksiden motor. Jadi orang tengok nama Chong, Chong sana Jerat kata. Padahal di Islam dah, mana boleh jadi? Tapi yang ni, yang kubur Islam pun jangan ingat semuanya Islam. Itu kuburnya, dalamnya Allah je yang tahu. Sebab tu jangan kita overconfident. Jadi bila tak confident, kita kena ada kerisauan. Dan apabila ia telah mati dalam keadaan beriman, katalah matinya dalam beriman, dia tiga Islam, iman, ihsan. Ihsan ni takwa. Takwa ni maknanya tasawuf lah. Tauhid, fiqh, tasawuf. Nah, mula-mula kita lahir sebagai Islam, alhamdulillah. Yang tak Islam, dia kena cari agama Islam. Sampailah Allah buka hidayah pada dia, nampak Islam. Kan? Jadi kita ni tak bedah lahir-lahir tu Islam dah. Tapi jangan sonok dengan lahir je Islam kalau kita tak semai iman. Islam saja tanpa iman tak jadi. Sebab yang nak boleh ke syurga tu iman, bukan Islam. Islam tu permulaannya saja. Kemudian iman ni itulah ibarat benih. Kita kena semai, buah baja, siram air, bagi iman tu subuh. Bila subuh sampailah kita besar, iman kita tegak, tetap di hati, tak bergoncang dah. Dengan apa orang cakap pun kita tak goyang. Sok-sok manalah tahu ada orang kata Tuhan sebenarnya dua tau, satu di langit, satu di bumi. Kita kata tak, merepek. Aku yakin Tuhan hanya satu. Tu tanda iman. Nak yakin macam mana kalau mengaji pun tidak. Tu tujuan mengaji. Allah wujud. Allah kidam, Allah baqa. Mengaji sifat-sifatnya sampai kaunuhu mutakalliman. Barulah dengan sifat 20 ni, kata ulama, seperti 20 kali dipaku. Kalau 20 kali paku, nak cabut senang susah? Tak boleh. Kalau sekali paku je, dia goyang lagi. Boh 2 paku pun boleh lagi. Boh 3 paku pun sepak teranjang boleh lagi. Tapi main dengan 20 kali paku, jadi dia kemahlah sikit. Lepas tu bubuh lagi 20 mustahil, 40 kali baku. Campur satu sifat yang harus, 41 kali baku. Ngaji pula sifat Rasul, 4 wajib, 4 mustahil, 1 yang harus, 9. Campur 41, campur 9, 50. Tu yang ulama kata 50 aqaidul iman, 50 simpulan iman. Ibarat kenapa disebut sebagai simpulan? Ibarat 50 yang diikat kali, 50 kali diikat. Boleh lerai lagi tak? Tak boleh dah. Sebab simpulannya terlampau kuat, terlampau ketat. Sebab tu kita tengok jasa ulama dulu-dulu, 446 tahun kita dijajah, tak dengar lagi Melayu jadi Kristian. Paling buruk pun Melayu jadi Barua saja. Jadi macam mana? Jadi tali barut. Jadi belot sonok pakai baju polis British tu. So pendek dia tu. Nampak? Tapi jadi Kristian tak. Kita baru 63 tahun merdeka, 100 tak sampai lagi, sudah ada dah gereja untuk orang Melayu yang murtad, yang nak jadi Kristian. Ada dah. Di Singapura berlambak-lambak dah. Mahasiswa-mahasiswi pakai rantai salib bangga pula tu. Ada. Ni sebab apa? Sebab pegangan sudah makin kurang. Orang dulu-dulu nak bodoh-bodoh ke apa pun nampak lekeng. Memang orang dulu bukan kerja manager, bukan kerja hebat-hebat, gaji tak toreh getah je, kait sawit gitu je, pergi nelayan tangkap ikan je. Tapi dia mengaji sifat 20, iman dia tak jual, akidah dia mantap. Kita hari ni jawatan besar-besar, tapi pengajian agama tak ada. Akhirnya nampak cerdik, pakai tang, pakai kot, tapi terikut budaya barat. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, datang dari kaum tu. Menyerupai Yahudi jadi Yahudi, menyerupai Nasrani jadi Nasrani. Suatu bukan pasal gaya hidup tak gaya hidup, gaya iman tu kita kena pentingkan. Soal hidup kita macam mana terpulanglah, itu rezeki masing-masing. Tapi iman pastikan kita mantap di hati.
Supaya jangan goyang akidah kita. Biar kita mati dalam keadaan beriman di sisi Allah. Dan kalaulah dia dapat mati beriman, kan, maka apakah telah pasti pula bahawa dia tidak muflis atau rugi. Walaupun dia mati tadi kita sebut dah dia lahir sebagai Islam, kemudian dia pastikan imannya subuh, dia pun semai imannya, jaga iman sepanjang hidup, akhirnya mati beriman. Tapi ingat satu lagi, tasawuf. Persoalan timbul pula bila dia mati masuk dalam lubang kubur, adakah amalan dia tu ada atau hangus, jadi muflis, tak terpakai satu amalan pun. Ada satu orang syekh ulama kan, meninggal dia. Kemudian anak murid dia mimpi, rindu sangat kat tok guru, mimpilah dapat jumpa tok guru dalam tidur dia. Dia pun tanya, apa khabarmu di sana wahai guru? Nah, guru dia kata, telah hilang segala yang zahir dan yang batin, semua habis hangus, dia kata, melainkan sembahyang malamku sahaja. Dia kata, yang awak ambil kira tahajud aku je, lain habis. Sebab apa? Sebab dalam tu ada perasaan riak, takabur sikit-sikit, habis haba'am mansura, jadi debu yang berterbangan. Kan? Tu syekh tu. Kita pak syekh. Nampak? Macam mana kira? Oh, macam-macam nak kena. Jadi kita kena ada satu benda yang kita risaukan. Benda ni dia kaedah dia khauf dan rojak. Khauf tu takut, rojak tu harap. Bila kita ni dah jadi ahli taat, selalu datang masjid sebagainya, ini kita kena sebut supaya timbul rasa takut. Jangan kita confident dan jangan kita rasa kita berada di zon selesa. Jangan ingat kita, aku kaki masjid dah kan, tiang ni kalau boleh cakap kenal aku. Dia kata. Jangan confident. Memang dia kenal. Dia kata memang kenal, kedekut pahit, lalu tabung buat tidur, dia kata. Dia yang kata memang aku kenal sangat dia. Nampak? Jangan confident. Boleh jadi amalan tu muflis, tak dinilai di sisi Allah, sebab ada cacat celanya di dalam hati kita, dalam perbuatan kita tu. Buat bukan kerana Allah, buat kerana makhluk. Sebab tu kita sebut tadi, buatlah apa pun jangan ada kepentingan lain melainkan semata-mata kepentingan Allah dan Rasul. Ada orang, minta maaf cakap, kita tak cakap siapa-siapa, ni cakap umum je. Ada orang dia datang sebab dia bertugas sebagai imam. Saat waktu dia bukan bertugas, dia tak datang masjid. Jadi selama ni hang datang sebagai datang ke masjid, kepentingannya apa dia? Kepentingannya allowance imam. Betul tak? Itu yang takut. Tak kata masjid ni bagus, masjid lain kan tak boleh balik aku. Masjid lain kena. Tapi contoh supaya kita dapat kesedaran. Datanglah ke mana pun, selagi mana boleh datanglah. Tak ada hal lain ke apa, datanglah. Jadi pengurusi ke dah tak jadi pengurusi ke, datang. Sebab kita datang masjid bukan sebab jawatan. Tak ada kepentingan lain. Kepentingan kita Allah dan Rasul je lah. Tapi bila ada kepentingan lain, itu yang jadi macam tu. Ustaz datang kerana sampul, kepentingan juga tu. Nampak? Jadi itu masalah agak. Tak kira ustaz tak ustaz pun sama je. Jadi semua benda jangan ada kepentingan lain. Soal ambil allowance, soal dapat sampul, silakan, tu rezeki. Jangan tolak pula, buat tawaduk tak kena tempat. Padahal dalam hati banyak tu. Nampak? Ambil je lah rezeki kita. Tapi jangan buat kerana dia, kerana tu. Ni datang mengajar, melilau mata cari bendahari. Tak datang pula bendahari, dia kata. Nampak? Contoh. Jangan macam tu. Baik. Dan berkata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, Allah berfirman kepada hamba-hambanya pada hari kiamat nanti. Kata Imam Hasan Al-Basri, nanti di hari kiamat Allah akan cakap dengan hamba-hamba dia. Hamba sini maknanya hamba yang dia redai, hamba yang baik. Maka kata Allah apa? Masuklah kamu ke dalam syurga dengan rahmatku. Masuklah syurga dengan sebab kasih sayangku. Jadi ingat, masuk syurga itu dengan rahmat Allah. Tetapi kena ingat juga, untuk sampai ke tahap tu bukan senang, sebab ujiannya banyak. Allah akan tapis, betul-betul tapis, sampai kita buat ni betul-betul ikhlas ke tidak.
orang yang berilmu lebih bagus daripada orang yang jahil. Betul. Orang yang beramal lebih baik daripada orang yang berilmu tanpa amal. Berilmu tapi tak beramal. Orang beramal tu lagi bagus. Nah, dia berilmu dan beramal. Tapi orang yang ikhlas lebih baik daripada orang yang beramal. Mana tapih punya tapih. Kita ingat kita daripada jahil sekarang dah mengaji. Bagus dah? Tak lagi. Kalau mengaji saja tapi tak beramal, tak jadi. Kita pun beramal. Ingatkan dah beramal ni bagus dah? Tak jadi lagi. Kalau amal tu pula tak ikhlas. Jadi nak kena sampai tahap ikhlas. Ikhlas tu susah. Macam mana ikhlas? Jangan diingat perkara yang dah buat. Tu ikhlas. Benda paling ikhlas kita buat, buang air. Tu ikhlas. Tu confirm semua ikhlas. Betul tak? Kita pun telepung lepas itu. Ada kita fikir lepas tu. Kita fikir kat mana dia pergi belah air tawar ke, belah mana bincang lepas tu. Dah payah dah. Lantak dia nak pergi mana, mampu pi dia, kita kata. Aku tak peduli dah nak pergi mana. Tu baru nama ikhlas. Ini kita derma tanya pula, pergi mana duit ni? Maknanya ada sangkut paut lagi tu. Kalau mudah bagi, tak payah fikir apa dah. Dah bagi. Ini kadang-kadang dia wakaf periuk ke apa ke masjid kan. Lepas tu dia nak pakai pula, ada lagi periuk saya hari tu. Bila dah wakaf, tak ada istilah saya dah. Periuk tu periuk wakaf. Bukan lagi hak kita, bukan lagi kita punya. Kena lepaskan selepas-lepasnya. Itu baru nama sebenar-benar ikhlas. Jadi payah nak sampai tahap tu. Jadi kena kikis kecintaan terhadap barang milik kita atau dunia kita. Kena kikis. Jadi jangan ada kepentingan dan sebagainya. Barulah kita boleh jadi orang yang sebenar-benar ikhlas. Nah, dengan ikhlas tadilah barulah dia buat betul-betul kerana Allah, kasih kerana Allah, maka Allah tu lebih kasih pada dia. Maka sebab itulah Allah kata, masuklah kamu ke dalam syurga dengan kasih aku. Sebab apa? Sebab dulu kamu kasih pada aku. Sebab dulu kamu buat pun semua untuk aku, kerana aku, bukan untuk orang. Maka sekarang aku bagi kamu keizinan masuk dalam syurgaku dengan kasih aku. Kemudian lagi kata Allah, dan tentukanlah kedudukan kamu masing-masing di dalamnya mengikut amalan kamu. Syurga ni ada 7 tingkat. Ada yang setengah riwayat kata 8. Jadi syurga ni maknanya ada tempat-tempat dia, ada tingkat-tingkat dia. Maka kata ulama, masuk seseorang tu dalam syurga ikut amalan dia. Kalau sikit, tingkat bawah lah. Kalau sedang-sedang, tengah. Kalau power, atas sekali. Jadi tengok kan. Kalau kadang-kadang ada, kadang-kadang tiada muka dia kat masjid, mungkin tingkat bawah lah. Kalau ada tapi lambat-lambat, tengah-tengah mungkin kan. Tapi kalau Tok Siap pun tak sampai lagi, dia sampai dah, mungkin atas kali, mungkin lah. Makna kata ikut amalan masing-masing lah, kesungguhan dan kepantasan kita dalam beribadat kepada Allah. Macam mana kita gemar sangat pada akhirat ni, begitulah tingkatan syurga kita. Jadi kita renung sama. Kalau kita nak syurga yang hebat, kita tingkatkanlah amalan kita betul-betul. Tapi ada gak yang kata, tak apalah ustaz, duduk bawah sekali pun tak apa, janji masuk dah, dia kata. Betul lah, sekarang mu kata tak apa, sagi masuk mu jealous lagi, tengok kawan kat tingkat atas. Sedapnya atas ni. Baru nak nyesal tak? Tu kita kena sungguh-sungguh. Dia syurga paling best, syurga atas sekali. Sebab apa? Sebab bukan pasal bidadari, sebab duduk dengan para nabi. Lebih-lebih lagi Nabi kekasih kita, Nabi Muhammad SAW. Lepas tu ada seorang sahabat, bila dicerita tentang dia dapat masuk syurga, dia masih lagi belum senyum. Kemudian Nabi kata, kenapa kamu seolah-olah macam tak gembira? Kemudian baru sahabat ni tanya, ya Rasulullah, adakah engkau bersama aku nanti di sana? Nabi kata, mestilah. Sebab engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kalau aku orang yang paling engkau cintai, maka engkau akan bersama dengan aku. Barulah dia riang, sonok. Dia kata, alhamdulillah dapat bersama dengan kau, barulah penuh makna syurga tu. Tapi tidak dapat bersama Nabi SAW, syurga yang indah, yang hebat tu pun macam tak bermakna. Maknanya hebat sungguh lah bila orang ni mencintai Allah dan Rasul lebih daripada syurga dan seisinya. Jadi itu. Jadi kita letakkanlah matlamat kita yang tinggi. Bak kata tok guru kami, kalau cita-citanya sampai ke PhD, paling tidak kalau tak sampai mungkinlah degree. Kalau cita-citanya degree, kalau tak sampai pun mungkin SPM. Tapi kalau cita-citanya setakat tadika pasti,
Tengok-tengok tak lepas gak nak duduk tak mana. Macam itulah. Jadi biar cita-cita tu tinggi. Cita-cita kita nak syurga yang paling atas. Tapi kalau tak sampai pun kurang-kurang dapat yang tengah. Jadi jangan cita-cita rendah sangat. Saya tingkat 1 apa dah. Tengok-tengok neraka pergi. Nampak nak Bismillah bin Zali. Jadi biar cita-cita tinggi sikit, supaya langkah kerja buat kita pun jadilah kita rancang dengan penuh kehebatan dan sungguh-sungguh, insya-Allah. Dan kita akan sambung nanti muka surat yang ke-10, nasihat yang ke-4, insya-Allah. Jika tidak ada aran melintang, kita bertemu pada kuliah yang seterusnya. Jadi insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Jadi tak adalah benda lain nak cakap melainkan belilah telur masin. Itu je. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa dakhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.